Selamat sejahtera mengucapkan kepada Dr. Bo Avenger Boniface. Saya dan ahli kumpulan saya mengambil kesempatan ini melaksanakan pemetaan e-portfolio penyanaan dari kursus asas pembudayaan keusahaan Seksyen 8 sisi 2022-2023. Nama syarikat kami ialah Seito's Faction. Inilah logo syarikat kami. Produk syarikat Seito's Faction adalah Korean Street Toast. Mengambil dan mengantaran pesanan adalah jenis petikan perniagaan kami. Syarikat kami jenis industri yang berniaga makanan dan minuman. Sekarang saya akan memperkenalkan contoh organisasi perniagaan kami. Diri saya Ramesh Jaishankar sebagai pengurus syarikat. Nur Atira Anafi binti Muskin sebagai setiausaha, Muhammad Sazi Haizat bin Hagdamin sebagai pengurusan pembasaran, Muhammad Hazim bin Rahim Sahalik sebagai pengurusan pelanggan, Nur Raina binti Rahman sebagai pengurusan pembakar, Nur Syaira binti Jamal sebagai pengurusan pengantaran, Muhammad Anafi bin Mazlan sebagai pengurusan keuangan. Saya akan meneruskan dengan menerangkan pendekatan pemasaran yang digunakan oleh syarikat kami. Syarikat kami yaitu Seito's Faction menggunakan strategi pemasaran digital. Untuk mengiklankan dan menjual produk kami menggunakan laman media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ini disebabkan oleh fakta bahwa media sosial berfungsi sebagai medium perhubungan global. Oleh itu, pemasaran digital adalah teknik yang berkesan untuk memajukan syarikat kami. Selain itu, kami juga membuka gerai kecil di Foyo PBIB dan turut membuat live di Instagram semasa virtual APK Expo. Hal tersebut bertujuan untuk menjual dan sekaligus mempromosi produk kami kepada pelanggan. Kami juga mencipta logo dan jenama bagi syarikat kami, yaitu Seito's Faction. Hal demikian penting untuk menunjukkan identiti syarikat kami serta memudahkan pelanggan mengenali produk kami. Seterusnya adalah hashtag. Ianya juga memainkan peranan penting dalam pemasaran syarikat kami. Antara manfaatnya adalah dapat mempromosi jenama serta meningkatkan pengikut baru dalam media sosial kami. Langkah seterusnya pula ialah Linktree. Linktree merupakan aplikasi yang membolehkan kami membuat pautan tentang produk kami. Pautan yang dihasilkan dapat memudahkan pelanggan untuk menghubungi atau membeli produk kami. Akhir sekali adalah poster. Kami membuat poster pengiklanan yang menarik dengan menonjolkan berbagai komponen yang penting termasuk teks, foto, dan ukuran untuk menarik perhatian pelanggan. Seterusnya, saya akan memberitahu mengenai pencapaian kami. Pertama, objektif kami dalam menyediakan makanan yang sedap dalam kadar masa yang singkat dapat dicapai kerana ramai yang berpuas hati dengan servis yang kami berikan. Tambahan pula, jualan kami mendapat sambutan yang memberangsangkan. Ini kerana bilangan target pelanggan dapat dicapai untuk jualan kami dari 5 sesi jualan yang kami lakukan. Pencapaian dalam media sosial adalah kami memperoleh 45 followers dan 95 likes untuk Instagram kami, manakala 17 followers dan 12 like untuk Facebook. Jumlah jualan keseluruhan untuk kesemua jualan kami adalah sebanyak RM936 10 sen. Keuntungan bersih yang kami perolehi pula adalah sebanyak RM527.65 sen, dan apabila dibahagi sama rata, setiap daripada kami akan mendapat bahagian dengan jumlah sebanyak RM75.42 sen. Kami telah menjual setiap daripada produk makanan kami dengan jualan stok 65 unit untuk Bulgogi Toast, 65 unit untuk Egg Toast, 42 unit untuk Kaya Toast, dan 40 unit untuk Tuna Toast. Salah satu bukti pencapaian kami adalah seperti dalam slide tersebut, iaitu hasil jualan yang kami perolehi melalui pengiraan di Go E-commerce. Seperti yang anda lihat, kami mendapat jumlah sebanyak RM936.10 sen untuk jualan yang kami lakukan seperti yang saya katakan dalam slide sebelum ini. Kami mendapat maklum balas yang positif daripada pelanggan atas jualan kami, dan ini adalah segelintir daripada maklum balas yang diberikan.
Seterusnya, video ini merupakan paparan beberapa gambar pelanggan kami sepanjang jualan yang berlangsung. Kami mendapat maklum balas yang positif daripada pelanggan atas jualan kami, dan ini adalah segelintir daripada Seterusnya ialah hasil jualan dan juga keuntungan syarikat. Ini merupakan penyata pendapatan kami di mana keuntungan bersih adalah sebanyak RM527.65. Seterusnya ialah penyata imbangan. Menurut penyata imbangan ini, jumlah ekuiti pemilik syarikat kami adalah berjumlah RM527.65. Penyataan aliran tunai. Dalam penyataan aliran tunai, kami menambahkan bagi tunai pada penjualan sebelum ini kepada jumlah penjualan semasa untuk mendapatkan bagi tunai sebanyak RM527.65. Kemudian kita beralih kepada analisis pulang modal ataupun break-even analysis. Syarikat kami tidak mempunyai kos tetap iaitu fixed cost seperti sewa kedai ataupun kemudahan pengeluaran kerana kami melakukan penjualan produk kami dalam kawasan UMS sahaja dan lebih banyak menjual produk kami secara atas talian. Oleh itu, kami tidak dapat melakukan analisis pulang modal disebabkan oleh nilai kos tetap kami adalah sifar. Seterusnya ialah Go E-commerce. Dalam Go E-commerce ini, dia menunjukkan satu laporan penjualan di mana ia memaparkan setiap perbelanjaan yang kami telah lakukan dan juga setiap hasil jualan yang kami perolehi sepanjang penjualan produk kami berlangsung. Dan selain itu, ia juga menunjukkan jumlah keuntungan yang telah kami perolehi iaitu sebanyak RM527.65. Apa yang boleh saya simpulkan daripada hasil jualan produk kami ialah jumlah jualan produk kami adalah sebanyak RM938.10, manakala jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM408.45, dan keuntungan bersih syarikat kami ialah sebanyak RM527.65. Dan kami telah bersetuju untuk membahagikan sama rata keuntungan bersih syarikat kepada setiap individu. Dengan itu, keuntungan bersih setiap individu dalam kumpulan kami adalah sebanyak RM75.64. Berikut merupakan jualan menu produk kami. Pertama sekali ialah bulgogi chicken toast yang terjual sebanyak 62 unit, manakala kaya toast sebanyak 42 unit, tuna toast sebanyak 40 unit, dan terakhir sekali ialah egg toast yang terjual sebanyak 65 unit. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Syazid Razak bin Hamid akan membincangkan masalah yang kami hadapi semasa berniaga. Yang pertama, kekurangannya pelanggan. Berlakunya kekurangan pelanggan pada hari kedua pembukaan booth fizikal. Seterusnya, bahan mentah yang kurang. Bahan mentah yang kurang pada hari pertama disebabkan terlalu ramai pelanggan. Dan yang ketiga, masa penyediaan yang lama. Kami mengambil masa penyediaan yang lama untuk membuat satu tos. Kita beralih kepada solusi kepada masalah yang dihadapi. Okey. Pertama adalah masalah yang kita dihadapi iaitu kurang pelanggan. Bagi memberikan satu solusi kepada masalah ini, kami ingin memaksimumkan promosi terhadap pelanggan, iaitu memberikan rekomendasi dan juga memberitahu mereka bahawa merekomenkan tentang produk-produk kami kalau mereka satisfy kepada orang-orang yang lain. Yang kedua adalah bahan mentah yang kurang. Dengan ini kami memulakan dengan satu perancangan masa yang dimana kami akan membeli barang-barang tersebut pada waktu yang tidak puncak di mana banyak orang, dan juga mencari tempat-tempat strategi yang dimana kami boleh membeli barang itu dengan dekat dan juga tempat yang kurang kos bagi produk kami. Yang ketiga ialah penungguan yang lama atas masakan produk kami. So yang ini kami tapi kami memberi sedikit membual kepada customer yang
harap mereka fahami, dan juga kami kasih respect terhadap mereka untuk kerana menunggu, dan kami minta maaf. Saya mengharap juga customer itu faham tentang kami punya masalah yang dihadapi sekarang, dan semoga pada masa hadapan semua masalah ini boleh diselesaikan dengan lebih lancar. Dan kita beralih kepada presenter seterusnya. Seterusnya adalah pembaikan dan pembaharuan yang akan kami lakukan pada masa akan datang adalah memilih waktu dan tempat yang strategik sebelum memulakan perniagaan kerana ianya sangat memberi impak terhadap kadar jualan. Yang seterusnya adalah kaedah pemasaran. Kami akan cuba untuk membuat video yang unik, yang lagi unik untuk memperkenalkan produk kami agar dapat menarik pelanggan. Yang ketiga adalah kualiti bahan. Itu kami akan sentiasa memastikan bahan-bahan mencukupi sebelum berniaga dan berusaha untuk meningkatkan lagi kualiti produk. Dan yang keempat adalah pengantaran. Kami akan memastikan makanan ataupun produk kami dapat dihantar dengan kadar segera dan menepati masa. Dan yang terakhir adalah kaedah pembungkusan, iaitu di mana kami akan meningkatkan lagi kualiti bungkusan makanan agar tiada lebihan-lebihan minyak ataupun ia akan merosakkan presentation produk kami.